Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan melihat bab 11 pengenalan set yang berkaitan dengan tajuk gambar Raja Venn, set semester, pelengkap bagi suatu set dan subset. Hari ini 3 bahagian ini akan kita belajar. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti. Yang pertama, marilah kita lihat apa itu ialah set semester dan pelengkap bagi suatu set. Sekarang, dua pelajar ini tengah bincang berkaitan dengan topik ini. Apa maksud semester? Semester bermaksud orang atau objek yang mempunyai berkaitan atau hubungan. Jadi, apa maksud set semester? Kita boleh memberikan maksud set semester sebagai set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Sekarang saya faham maksud set semester. Terima kasih. Jadi murid-murid, berdasarkan perbincangan dua orang murid ini, adakah murid-murid sudah faham apa istilah set semester? Apabila kita bercakap tentang set semester, ia merujuk kepada bahan ataupun objek yang kita tengah bincang di bawah satu topik yang sama. Contoh, sekarang kita bincang tentang set semester dan pelengkap bagi suatu set. Cikgu hanya membincangkan dua tajuk kecil ini sahaja. Maka untuk tajuk-tajuk kecil yang lain di bawah satu bab yang sama tidak adalah berkaitan dengan set semester kita sekarang. Jadi sekarang marilah kita lihat apa yang mereka bincang lagi. Memandangkan anda sudah faham tentang set semester, boleh anda memberi contoh set semester? Tiada masalah. Apa kata huruf bagi perkataan rajin? Jadi set semester adalah R-A-J-I-N. Bagus. Sekarang anda telah mengetahui huruf yang terlibat dalam perbincangan. Anda boleh mewakili set semester dengan menggunakan simbol ini. Maka set semester tanda tanda adalah R-A-J-I-N. Adakah saya betul? Betul. Memandangkan A dan I merupakan huruf Walker, jika set P mewakili huruf Walker, maka kita boleh tulis set P dekat sini. P sama dengan A, I. Macam mana dengan R, J, N yang ialah konsonan? Bagi huruf yang bukan Walker tapi berada di dalam set semester, jadi dia dikenali sebagai pelengkap bagi set P. Dia akan ditulis dengan P apostrofe sign. Saya faham. Pelengkap bagi set P iaitu P pelengkap set P sama dengan R, J, N. Akhirnya saya faham tentang set semester dan pelengkap set bagi sesuatu set. Jadi pelajar, adakah anda sudah faham tentang pelengkap bagi suatu set? Apabila kita berbincang tentang pelengkap bagi suatu set, kita mesti mengecam dulu apa ialah perbincangan ataupun syarat yang sudah dibagi dalam satu set. Sekarang mengikut contoh ini, semester kita ataupun set semester di bawah satu perbincangan ialah huruf di bawah perkataan rajin. Jadi kita ada 5 huruf dekat sini. R-A-J-I-N. Jika P sudah diberi sebagai huruf Walker, ingat lagi apa itu huruf Walker? Huruf Walker terdiri daripada A, E, I, O, U. Antara 5 huruf ini, A dan I adalah huruf Walker, maka P sama dengan A dan I. Selain daripada A dan I, saya masih ada lagi huruf R, J, N yang dikenali sebagai huruf konsonan. Jadi, untuk huruf-huruf konsonan ataupun huruf di bawah semester tetapi di luar perbincangan set P, mereka dikenali sebagai pelengkap bagi set P. Sekarang marilah kita lihat soalan bersama-sama. Kita menjawab soalan yang berkaitan dengan set semester dan pelengkap bagi suatu set. Tentukan sama ada setiap set berikut adalah set semester bagi set P ini. P ini sekarang ialah 2, 3, 5, 7. Kita akan dapat 2 set semester dan kita perlu kenal
mengenalikan sama ada mereka adalah set semester ataupun bukan. Contohnya, sekarang set semester yang dibagi ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila kita semak set semester yang dibagi dekat sini, kita akan lihat sama ada mereka mengandungi semua unsur 2, 3, 5, 7 yang di bawah P. 2, 3, 5, 7. Mereka mengandungi semua unsur dekat sini, maka mereka adalah set semester. Sekarang, marilah kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua kata, nombor ganjil yang kurang daripada 10. Murid-murid masih ingat apa itu nombor ganjil? Sekarang, kita perlu keluarkan dulu apa nombor-nombor ganjil yang kurang daripada 10, iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Seterusnya ialah 11. 11 tak dimasukkan kerana syarat sudah menetapkan bahawa kurang daripada 10. Jadi, 5 nombor saja dekat sini. Apabila 5 nombor ini sudah disenaraikan, kita perlu semak untuk set P. Apabila kita semak, kita dapati set ini tiada 2. Tiada 2. Jadi, kita menentukan bahawa bukan set semester. Jadi sekarang, soalan macam ini, cikgu harap anda sudah faham macam mana nak dapatkan jawapan. Contohnya, apabila cikgu sebutkan satu nama dan nama itu bukan murid 1J. Jadi bermaksud, set semester sekarang bukan 1J. Saya tak boleh nak cari budak ini dekat 1J kerana dia bukan budak 1J. Dia mungkin ialah budak 1I, 1H. Jadi cikgu perlu pergi kelas lain untuk carikan. Sama dekat sini. Contoh apabila saya sebut nama-nama dan mendapati seorang ini tak ada di dalam kelas yang saya nak cari. Tetapi apabila pengawas ataupun guru-guru yang mencarinya mengatakan empat orang ini adalah daripada satu kelas yang sama. Contohnya kelas P. Jadi apabila salah seorang itu bukan daripada kelas tersebut, maka saya pergi cubalah nasib cari dekat kelas lain. Mungkin dekat kelas lain itu empat nama itu ada dekat sana. Jadi saya harap pelajar faham apa maksudnya soalan ini. Sekarang kita cuba soalan yang seterusnya. Diberikan bahawa set semester adalah X. X adalah integer dan dia kurang daripada 0, kurang daripada 15. Tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Sekarang kita perlu cari pelengkap. Sebelum kita cari pelengkap, kita perlu tahu dulu set semester yang terlibatkan siapa, unsur-unsur apa. Jadi dikata X adalah integer. Integer maksudnya dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. Maka nombor bulat saja terlibat. Lebih daripada 0, kurang daripada 15. Jadi kita mula dengan 1 sehingga 14. Ini adalah set semester ataupun unsur-unsur yang terlibat di satu kelas yang besar. Sekarang saya kata set A adalah faktor sepunya bagi 12 dan 18. Pelajar masih ingat apa itu faktor sepunya? Faktor sepunya bermaksud kalau saya nak dapatkan 12, saya darab siapa untuk dapatkan 12. Jika sekarang cikgu nak dapatkan 18, cikgu perlu darabkan siapa untuk dapatkan 18. Jadi ini adalah senarainya dan sepunya maksudnya 12, 18 mempunyai nombor yang sama. Apabila saya sudah senaraikan dan inilah jawapannya. Masing-masing ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 6. Jadi ini adalah untuk kelas A pula. Kelas semester adalah kelas yang besar. Anda boleh bayangkan contohnya kelas 1 jujur, kelas 1 inovatif, kelas 1 falsafah dan seterusnya. Apabila diberikan set A ke, set B ke, set P ke, dia merupakan kumpulan-kumpulan kecil di dalam satu kelas tersebut. Cikgu fahamkan anda pun ada kumpulan-kumpulan sendiri kan? So itulah yang dinamakan sebagai set A, set B, set P dan seterusnya. Jadi kita ada ciri-cirinya dekat sini. So untuk A adalah 1, 2, 3, 6. Sekarang siapa ialah pelengkap
pelengkap maksudnya selain daripada 1, 2, 3, 6, siapa lagi yang bukan di dalam set A tersebut. Jadi kita ada keluarkan 1, 2, 3, masukkan 4, 5, keluarkan 6, masukkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sehinggalah 14. So, ini adalah jawapan kita. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan set B pula. Sekarang set B adalah nombor perdana dan X adalah kurang daripada 15. Jadi sama juga kita perlu fahamkan apa itu nombor perdana. Nombor perdana ialah nombor yang boleh membahagi tepat dengan 1 dan sendiri sahaja. Jadi sekarang kurang daripada 15 kita ada 6 nombor dekat sini. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11 dan 13. Jadi apabila set semester adalah nombor-nombor ini, set B adalah nombor ini, maka set kumpulan pelengkap bagi set B adalah sesiapa yang tak duduk di dalam kumpulan B. Jadi dia adalah di luar kumpulan B, dia dinamakan sebagai pelengkap set B. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham apa yang cikgu jelaskan dekat sini. Seterusnya, perwakilan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan menggunakan gambar Raja Venn. Gambar Raja Venn sangat berguna untuk membantukan murid-murid memahami siapa ialah semester, siapa ialah set dan siapa ialah pelengkap bagi suatu set. Sekarang kita cuba lihat dulu apa bentuk ataupun huruf-huruf ataupun ciri-ciri yang perlu berada semasa kita melukis gambar Raja Venn. Yang pertama, set semester kita mewakilikan dengan simbol ini dan kita mesti ada satu segi 4 tepat. Maksudnya apabila kita lukis di atas kertas soalan ataupun buku latihan, kita mesti mulakan dengan satu segi 4 tepat yang besar dan dekat luar kita letak simbol set semester. Yang kedua, apabila kita sudah kenal pasti set A ini mesti diwakili dengan satu bulatan dan setiap unsur itu ditulis di dalam bulatan dan ditandakan dengan titik-titik ini. Jadi, mesti pastikan ada bulatan dan set nama setnya. Sini ialah A, so sini kita pun letak A. Kalau sini adalah B, sini pun kita letak B. Dan setiap unsur dekat sini mesti tak boleh tulis rapat-rapat, tak boleh ada koma-koma, adalah titik nombor, titik nombor, titik nombor. Jadi sesiapa yang bukan duduk di dalam A, maka dia adalah duduk di luar kumpulan A. Dia adalah pelengkap. Kawasan dalam set semester tapi di luar bulatan set A merupakan pelengkap bagi set A. Jadi sama juga unsur-unsur perlu tulis dengan titik. Jadi sekarang apa yang perlu ada sekurang-kurangnya untuk gambar Raja Venn, anda mesti pastikan ada segi 4 tepat ini dan juga bulatan-bulatan yang terlibat. Okey, sekarang marilah kita lihat soalan. Sekarang kita semak dengan soalannya. Soalan ini katakan set semester ialah nombor genap dan dia ialah lebih daripada 1 dan kurang ataupun sama dengan 20. Ada dua kumpulan dekat sini. Kumpulan A, kita buat dulu kumpulan A. Kumpulan A maksudnya set A melibatkan unsur 2, 6, 10, 16 dan 20. Sekarang ini adalah kita kata jawapan yang mesti merangkumi iaitu 1 segi 4 dan 1 bulatan. Kita mulakan dengan semester dulu. Nombor genap ialah 2, 4, 6 dan seterusnya. Tapi dia mula dengan 1, tamat dekat 20. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan besar kita. Okey, seterusnya A sahaja yang boleh duduk di dalam bulatan. Jadi siapa ialah A? 2, 6, 10, 16, 20. Ada tak? 2, 6, 10, 16, 20. Semua berada dekat kumpulan besar ini. Jadi dia boleh duduk di dalam bulatan. Okey, pastikan boleh susun begini juga, tak perlu berserabut, pastikan semua ada titik di depan. Okey, dan siapa adalah pelengkap A? Pelengkap A adalah sesiapa yang didudukkan di dalam kelas
semester ini, tetapi dia bukan di dalam kumpulan A, maka adalah 3 nombor ini yang kita kata yang baki itu kita masukkan dekat sini. Okey, jadi siapa adalah kumpulan A ataupun set A masuk sini, siapa yang bukan set A masuk sini. Kiri kanan atas bawah semua boleh kita letakkan. Okey, sekarang kita cuba lihat soalan B pula. B dia kata gandaan 6. Siapa ialah gandaan 6? Gandaan 6 maksudnya sifir 6. 6 darab 1 sama dengan 6. 6 darab 2 sama dengan 12. 6 darab 3 sama dengan 18 dan seterusnya. Dia sudah hadkan dia nak sehingga 20. Jadi 3 nombor ini je yang terlibat. Sama juga unsur di dalam set B duduk di dalam. Unsur yang bukan set B kita letak dekat luar. Jadi kali ini banyak sikit kerana siapa yang boleh duduk dalam kumpulan itu sikit je. Kali ini banyaklah siapa yang duduk dekat luar tu. Dan kalau ada soalan tambahan iaitu sekiranya soalan meminta kita melorekkan bahagian pelengkap bagi set B. Bahagian manakah yang anda perlu lorekkan? Kadang-kadang soalan ada tambahan. Selepas kita lukiskan gambar raja, meletakkan unsur-unsur ikut kumpulan, dia nak juga kita menentukan ataupun menunjukkan bahawa kita faham siapa ialah pelengkap. Pelengkap maksudnya bukan di dalam bulatan, dia adalah di luar bulatan. Jadi di mana kita perlu lorekkan, di sinilah kita lorekkan. Kita abaikan bulatan, kita lorekkan sahaja tapi kita tak keluar daripada segi empat kita. Okey, so ini adalah soalan yang berkaitan dengan gambar raja Venn. Just try your best, even if it doesn't work out, you are always enough. Okey, apabila soalan itu sudah kita kata sudah confusekan awak, sudah kelirukan awak pun mesti berusaha untuk buat apa yang terbaik. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.